1,095 individu ingkar Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lalu. Halang petugas Barisan Hadapan, penjara maksimum 2 tahun dan denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam Berita Wilayah. Tiada lagi kompromi terhadap mereka yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan lanjutan tempoh selama 2 minggu lagi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka yang ingkar berdepan tindakan lebih tegas berdasarkan undang-undang sedia ada dalam usaha memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Mereka yang tidak ataupun engkar mematuhi PKP kali ini akan ditangkap dan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 yang membawa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua di bawah akta ini, ianya boleh membawa hukuman penjara tidak lebih daripada 5 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Setakat ini, polis telah menahan 1,095 individu ingkar PKP di seluruh negara sejak 18 Mac hingga semalam. Daripada jumlah itu, 815 dikenakan kompaun RM1,000, manakala 242 lagi direman dan 38 orang diberi jaminan polis. Seramai 373 telah didakwa di mahkamah kerana ingkar arahan PKP. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP. Dalam tempoh PKP ini juga, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan individu yang gagal memberi kerjasama kepada petugas Barisan Harapan dan anggota keselamatan akan didakwa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Dan jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya. Menghalang tugas penjawat awam bukan saja menghalang tugas pegawai-pegawai polis tetapi juga kepada sesiapa saja penjawat awam yang terlibat di dalam operasi kita untuk menghalang rantaian COVID-19 ini, termasuk jururawat, doktor dan sebagainya. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM telah mengadakan sebanyak 779 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan melibatkan 490,249 kenderaan. Sebanyak 47,949 pemeriksaan mengejut diadakan di seluruh negara dan 5,028 premis telah diperiksa pihak berkuasa. Polis daerah Kajang menutup 8 jalan di beberapa lokasi selain menambah 3 lagi sekatan jalan raya dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Ketua Polis Daerah ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata penutupan laluan ke Pekan Kajang bertujuan membataskan pergerakan penduduk. Satu di Jalan Ceras Kajang ini, ya, di hadapan KPJ Kajang. Satu lagi di Sungai Ramal. Dan lagi satu di Lebuh Raya berhampiran Lebuh Raya Best Raya berhampiran dengan Minlon. Penambahan 3 sekatan itu menjadikan jumlah sekatan di daerah tersebut setakat ini 10 sekatan jalan raya. Operasi penutupan dibuat dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kajang MPKJ, Jabatan Kerja JKR serta Rela. Setakat ini sebanyak 52 kertas siasatan dibuka bagi kes ingkar PKP selain mendakwa 30 individu di mahkamah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersebaris dengan saya lah Datuk Dr. Raizat, Datuk Dr. Hisham Shah dan Datuk Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 165 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 1,995 kes, bersamaan dengan 44% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 11 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 184 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,530 kes. Sehingga kini seramai 72 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 38 kes memerlukan bantuan pernafasan. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes kumulatif discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,482 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Mengikut trajektori unjuran Kementerian Kesihatan pada 14 April 2020, iaitu apabila tamatnya fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan, unjuran kes-kes positif dengan kebolehjangkitan adalah dijangka lebih kurang 2,033 kes. Ini menunjukkan tanda-tanda kejayaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama dan fasa kedua menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam komuniti. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai untuk terus membantu kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan kekal duduk di rumah, mengamalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 73 orang, iaitu bersamaan dengan 1.6% pada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-71 iaitu kes 3,091 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan gout. Beliau mempunyai kontak rapat kes positif COVID-19 daripada kluster Perhimpunan Seri Petaling, iaitu kes 452. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12.05 tengah hari. Kes kematian ke-72 iaitu kes 537 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 15 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 11.15 pagi. Kes kematian ke-73 iaitu kes 2,399 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh, Perak pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12 tengah hari. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa sehingga 10 April 2020 jam 12 tengah hari dilaporkan bahawa
terdapat 224 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan setakat ini, tiada kes, saya ulangi, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi khususnya untuk pesakit COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah 224 anggota kesihatan tersebut, 41 kes iaitu 18% mempunyai kaitan dengan pesakit iaitu 29 kes daripada pesakit severe acute respiratory infection ataupun singkatan SARI dan 9 kes daripada pesakit yang tidak diketahui status sebelum rawatan diberikan dan 3 kes daripada aktiviti saringan di lampangan. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan, terutamanya petugas barisan hadapan yang bekerja keras dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan negara. Justru pelbagai tindakan telah diambil bagi tujuan menjaga keselamatan dan kesihatan anggota termasuk penilaian keperluan dan stok alat pelindung diri di fasilitis bagi memastikan pembekalan PPE sentiasa mencukupi. Semua kes SARI dan jangkitan paru-paru pneumonia dianggap sebagai jangkitan COVID-19 sehingga terbukti sebaliknya. Memperkukuhkan triaging iaitu penilaian dan pengasingan pesakit yang disyaki mempunyai gejala COVID-19 apabila datang ke fasilitis kesihatan serta memberikan mereka alat penutup hidung dan mulut untuk dipakai. Memastikan anggota yang merawat pesakit disahkan positif COVID-19 memerlukan menggunakan peralatan ataupun alat pelindung PPE seperti yang disarankan dan anggota yang merawat pesakit tidak disyaki menggunakan alat penutup hidung dan mulut. Memastikan anggota mengamalkan semua langkah-langkah pencegahan seperti kebersihan tangan dan amalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter mengikut keperluan dan kesesuaian. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan semua anggota kesihatan dan barisan hadapan termasuk pengamal perubatan swasta dan NGO yang merawat pesakit perlu menggunakan penutup hidung dan mulut. Kementerian Kesihatan amat menghargai pengorbanan dan dedikasi semua anggota kesihatan dan perubatan yang berkhidmat di fasilitis kesihatan, tidak kira sama ada di barisan hadapan, perkhidmatan sokongan maupun di balik tabir. Kementerian Kesihatan akan terus komited untuk memastikan status keselamatan dan kesihatan setiap anggota dipelihara. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa persoalan? Semalam hari PPM ada sebut pasal untuk benarkan sektor gunting rambut semua di operasi setiap ini. Tapi kita tahu yang close contact dan sebagainya itu kan. Jadi adakah PPM akan menasihatkan semula kerajaan atau bagaimana? Saya pasti ramai rakyat Malaysia yang terkesan dengan PKP fasa 1 dan kedua. Dan apa yang penting, kita sedang berjuang memerangi COVID-19 ni. Dan kita masih belum menang, tetapi apa yang penting ialah tindakan kita selama ini. Dan kita telah dapat tanda-tanda kejayaan menurunkan kes. Dan antara tindakan kita yang telah dilaksanakan pada fasa pertama dan kedua yang menunjukkan tanda-tanda kejayaan kita menurunkan kes ialah kawalan sempadan. Yang kedua, kawalan pergerakan, larangan perhimpunan dan juga amalan penjarakan. Jadi kalau kita lihat semula, semua tindakan kita seharusnya diperketatkan untuk fasa ketiga. Dan dari segi perancangan untuk membuka ataupun menghadkan pergerakan, Kementerian Kesihatan mensyorkan kita kekalkan apa yang tindakan yang telah kita laksanakan pada fasa 1 dan fasa 2. Mungkin
perancangan boleh dijalankan, tetapi mungkin pelaksanaan ditangguhkan sementara. Jadi perancangan kita sekarang ni, kita juga kena lihat kalau selepas fasa ketiga, apakah tindakan kita. Jadi perancangan bermula pada sekarang untuk kita laksanakan mungkin selepas fasa ketiga. Dan yang penting kita sentiasa memantau dari segi data-data kita seharian, dan untuk kita melihat sama ada kita capai tak unjuran Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan kes COVID di negara kita. Cadangan Kementerian Pengajian Tinggi mengenai pelajar yang pulang ke kampung. Begitu juga cadangan kita kepada Kementerian Pengajian Tinggi, memandangkan kita memasuki fasa yang penting, iaitu fasa ketiga, iaitu kita perlu memperketatkan lagi kawalan kita untuk menurunkan kes. Dan pada unjuran kita mungkin akan berjaya sekiranya semua rakyat Malaysia bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan untuk memastikan kita memperketatkan tindakan fasa 1 dan 2, dan semoga tindakan fasa ketiga kita dapat jaya untuk mengurangkan kes. Jadi dalam unjuran kita tidak mustahil, tetapi kita kena berusaha bersama. Cadangan kita, nasihat kita pada Kementerian Pengajian Tinggi ialah bersabar, mungkin dalam seminggu dua. So sekurang-kurangnya dalam tempoh seminggu kita akan melihat data-data yang terkini. Jadi kalau kita ada data-data yang terkini untuk tempoh seminggu dalam fasa ketiga, jadi kita boleh memberi nasihat kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Datuk, dia kan sudah nanti PKP ini nanti ditamatkan, which we do not know when. Adakah kementerian akan nasihatkan industri-industri ini semua boleh terus start balik semula ke, ataupun berperingkat-peringkat untuk kurangkan risiko? Jadi kalau kita kena rancang untuk tindakan kita selepas fasa ketiga. Mungkin selepas fasa ketiga kita mungkin tidak dapat kembali kepada kelaziman kita dalam kehidupan. Dan mungkin ada nasihat Kementerian Kesihatan kepada semua ialah kita perlu mengamalkan penjarakan yang selamat, yang pertama. Yang kedua, mungkin kita tidak ada perhimpunan. Jadi perhimpunan akan membawa mereka bersama ataupun rakyat yang berhimpun. Jadi keberangkalian untuk jangkitan ataupun keboleh jangkitan COVID-19 ni akan berlaku. Jadi kita perlu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 walaupun selepas PKP. Jadi inilah nasihat kita, dan kita kena perlu lihat industri-industri ataupun cara kita melaksanakan aktiviti kita seharian, dan di mana kita perlu melihat kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan daripada masa ke semasa. Ada lagi soalan? Datuk, mungkin boleh update status pasal PKP sekarang politik COVID semua. Okey. Status EMCO ataupun PKPD yang telah kita laksanakan ialah jumlah kes positif, contohnya di Keluang ialah 183 kes, iaitu ada pertambahan 7 kes baru. Dan Bandar Baru Ibrahim Majid ada pertambahan 7 kes baru, iaitu 145 kes ya. Dan lain-lain lokaliti masih sama. Dan pecahan jumlah ikut mukim ialah Ulu Benut 160 kes, Keluang 18 kes, Macap 4 dan Nyo 1. Dan di kawasan Ulangat ialah jumlah kes positif Ulangat ialah 387 kes. Semalam kita melaporkan 376 kes. Dan Kampung Sungai Lui kekal 92 kes. Bukan Kampung Sungai Lui 295 kes. Semalam kita laporkan 281 kes. Pecahan ikut mukim di kawasan Ulu Langat ialah Ampang 62 kes, Beranang 11, Ceras 46, Ulu Langat 108 kes, Kajang 149 kes, Semenyih 11 kes dan Ulu Semenyih tak ada kes. Kematian ada 1 kes di kawasan tersebut.
Dan di Menara Plaza City One, jumlah disaring ialah 2,054 orang ya, yang jumlah sampel dan jumlah kes positif Menara Plaza City One kekal 30 kes. Manakala Malayan Mansion jumlah disaring ialah 783 setakat ni dan jumlah kes positif Malayan Mansion ialah 4 kes. Tiada pertambahan kalau dibandingkan dengan semalam. Selangor Mansion jumlah disaring ialah 898 orang dan jumlah kes positif ialah 43 kes, iaitu pertambahan 32 kes. Jika sektor perkhidmatan gunting rambut dan kesihatan sosial, apakah SOP diteruskan? Apakah SOP untuk mengelakkan penularan, jarak samat, langkah pencegahan dan adakah untuk mengelakkan penembakan di premis berkenaan dan adakah saringan dan diinfeksi akan dilakukan? Jadi kalau kita lihat pada isu tersebut, yang penting ialah mengurangkan boleh jangkitan di kalangan komuniti. Jadi virus tu kalau kita boleh kurangkan dalam komuniti, yang mana kita jangka dengan unjuran kita, kalau kita bekerjasama dan semua rakyat Malaysia patuh pada perintah duduk di rumah, mungkin kita boleh kurangkan jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Dan apabila COVID-19 telah kurang dalam komuniti, barulah kita boleh lihat bagaimana dengan nasihat Kementerian Kesihatan, sistem ataupun cara sedia ada untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti mungkin kita kena ubah. Dan juga kita akan memberi nasihat daripada masa ke semasa kepada semua peringkat dan juga industri lah. Ada lagi soalan? Okey, tak ada, terima kasih. Baiklah, saudara, itu dia tadi perkembangan semasa mengenai COVID-19 langsung dari Putrajaya. Keputusan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 3 diharap dapat memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Langkah melawan wabak menuntut kerjasama rapat pihak kerajaan dan rakyat bagi mengelak lebih ramai dijangkiti pandemik itu. Lanjutan ni adalah baguslah kerajaan dah buat kan ni. Sebab untuk mengelakkan, kalau kita ramai-ramai memang tak boleh baik nampaknya. Kita rakyat kena bantu. Tak boleh tunggu kerajaan saja. Sebab benda-benda macam ni kita yang kena bantu. Kalau boleh kita mengelakkan sebab benda ni diri kita, bukan untuk orang lain. Saya ingat belum settle lah. Ini bukan saya rasa saya ingat the whole Malaysia sudah tahu lah. Kalau tak ada, mana ada 88% yang setuju. Lagi satu, saya ingat dia orang sudah used to it. I think first week kena tahan lagi, used to it. Tapi you tengok sudah tak sama semua. Baguslah untuk menghalangkan penyakit ni. Sebab sekarang ni Malaysia ramai yang degil lah kan. Sebab penyakit ni pun bukan mudah untuk hilang. Sebab dia lanjutkan ni untuk memutuskan rantaian ni. Kita sebagai rakyat, kita kena dengar cakap kerajaan, kena patuh, kita kena selalu duduk rumah. Mereka mengulas keputusan kerajaan melanjutkan tempoh PKP selama 2 minggu sehingga 28 April bagi mencegah penularan COVID-19. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, orang awam hanya dibenarkan keluar untuk membeli makanan dan ke tempat kerja bagi mereka yang bertugas dalam perkhidmatan penting. Jadi kita ikuti laporan Muhammad Ashraf Ishak yang meninjau situasi semasa hari ke-25 PKP dikuatkuasakan. Tinjauan saya tertumpu di kawasan Bangsa, Jalan Bukit Bintang dan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Lokasi popular ini yang kebiasaannya dipenuhi orang ramai pada hujung minggu, lengang dan hanya kelihatan pekerja yang melakukan kerja pembersihan.
Sementara itu, sekatan jalan raya yang dilakukan polis dan tentera di semua jalan masuk utama ke ibu negara berjaya menghadkan pergerakan orang ramai. Antara yang ditahan dan diperiksa melibatkan penghantar makanan bagi membatras aktiviti penyelundupan barangan terlarang. Saya turut meninjau ke salah sebuah pasaraya di ibu kota. Seawal 10 pagi, pelanggan yang datang beratur dan mematuhi langkah penjarakan sosial sebelum masuk ke pasaraya mengikut giliran. Pihak polis turut ditempatkan di pintu masuk pasaraya tersebut bagi mengawal keadaan dan memastikan orang ramai mematuhi setiap peraturan. Semalam, kerajaan telah mengumumkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sepatutnya berakhir Selasa ini dilanjutkan 2 minggu sehingga 28 April depan. Langkah ini bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 benar-benar dapat diputuskan, seterusnya melindungi rakyat Malaysia. Jadi, teruskan menjadi warga negara yang bertanggungjawab dengan duduk di rumah dan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ mengarahkan pengurusan Pasar Borong Batu Berendam Melaka melaksanakan segera langkah mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dan antaranya menyaring pengunjung pasar dan mengawal pintu masuk bagi menguatkuasa penjarakan sosial dalam kalangan pengunjung. Ya, banyak teguran yang kita bagi teguran kepada pengendali pasar borong ini supaya dia mempertingkatkan action kena buat dalam masa 24 jam ini supaya dia kena pertingkatkan keselamatan pengunjung untuk masuk ke dalam pasar borong ini. Memang banyaklah saya tengok sebab apa pintu masuk semua tak dikawal, pengunjung masuk tak dikawal, boleh masuk suka-suka saja. Jadi kita minta pengendali pasar borong ini kena memastikan tingkatkan semula dia punya kawalan masuk di Pasar Borong. Teguran itu dibuat kerana pemantauan terhadap Pasar Borong Batu Berendam awal pagi tadi mendapati pihak pengurusan tidak menitik beratkan aspek saringan dan kawalan pintu masuk. Perumahan flat dipilih Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Langkawi dan Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan MPLBP bagi ops sanitasi awam. Inisiatif diambil memandangkan kawasan itu mempunyai kapasiti penduduk yang ramai. Operasi sanitasi awam dilakukan di flat Taman Berlian, Mukim Kuah Langkawi. Menurut Ketua Zon JPBM Langkawi, Muhammad Fazullah Muhammad Nur, sanitasi yang dilakukan di parkir kereta dan bahagian tangga. Dan tugas hari ini kita berpandukan kepada SOP daripada pihak KKM sendiri di mana tata cara pembersihan dan juga disinfeksi di tempat awam. Tujuan utama yang kita lakukan adalah untuk membasmi kuman di tempat yang kita target boleh tercemar daripada manusia sendirilah. Dan bagi mengetahui cuaca semasa, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menerusi paparan carta angin permukaan, rantau negara kita kini menerima tiupan angin dari arah timur laut melalui Laut Cina Selatan ke semenanjung Malaysia dengan tiupan angin pelbagai hala termasuklah di Sabah dan Sarawak dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km sejam. Pada ketika ini, perairan rantau negara adalah stabil dan tiada sebarang amaran angin kencang dan laut belur yang dikeluarkan oleh jabatan. Seterusnya kita lihat informasi terkini berkenaan dengan gelombang haba, iaitu rekod yang dicatatkan sehingga 10 April 2020 melibatkan daerah Sik Kedah, daerah Jempur Negeri Sembilan dan juga di sekitar Jajahan Pasir Mas Kelantan. Pada ketika ini, ketiga-tiga buah daerah mencatatkan tahap 1, tahap berjaga-jaga, iaitu suhu maksimum yang dicatatkan adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini, elakkan sebarang pembakaran terbuka dan banyakkan minum air. Seterusnya kita perhatikan pula kepada
kepada paparan bilangan hari tanpa hujan yang direkodkan sehingga 10 April 2020 melibatkan 3 buah tempat, iaitu mencatatkan bilangan hari yang paling maksimum di sekitar pertanian Beluran dan juga di sekitar pantai Kudat Sabah, iaitu sebanyak 12 hari tanpa hujan, diikuti dengan pertanian Bukit Rotan, Petaling, Selangor, iaitu sebanyak 11 hari tanpa hujan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gempa radar untuk Semenanjung Malaysia. Dapat diperhatikan ribut petir dan hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di sekitar negeri Johor dan juga di pedalaman negeri Pahang ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, dan pada lewat petang nanti diramalkan ribut petir di 1-2 tempat melibatkan negeri Selangor dan juga pedalaman negeri Perak dan dijangkakan akan terus berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia pada ketika ini tiada hujan. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lembap yang berlaku sejak dari pagi tadi masih lagi berterusan melibatkan bahagian Kuching, pedalaman Bukah dan juga Bintulu Sarawak, serta di bahagian pantai barat Kudat, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah masih lagi berlanjutan dan dijangkakan akan terus berlaku sehingga ke malam nanti juga. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Elim. Assalamualaikum. Lintas langsung negeri-negeri juga perkembangan berkaitan COVID-19. Kita langsung ke studio berita RTM di Seremban bersama Syafiq Azrul Zafri. Silakan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JHEINS komited dalam usaha memutuskan rantaian penyebaran wabak COVID-19 dengan melakukan aktiviti sanitasi dan nyahkuman di kesemua masjid di negeri ini. Menurut pengarahnya, Ustaz Muhammad Zaidi Ramli, ia melibatkan 300 masjid dan bakal dilaksana secara berperingkat di lebih 1,000 masjid. Beliau juga meminta orang ramai patuh arahan dengan tidak melakukan sebarang aktiviti di masjid, termasuk solat berjemaah dan solat Jumaat, seperti digariskan buat sementara waktu dalam tempoh PKP. Dan saya harap umat Islam semua bersabar dalam keadaan ini, dan kita yakin bahawa semua pihak sekarang ini mempunyai niat yang baik supaya kita dapat menjaga masalah kesihatan dan negara kita jadi aman semula dan kita boleh hidup dengan kehidupan kita yang biasa, insya-Allah. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Negeri Sembilan bekerjasama dengan MARA dan Giat MARA Negeri Sembilan untuk projek CSR Peralatan Perlindungan Diri PPE Institut Kanser Negara. Mereka menjahit PPE bagi kegunaan petugas barisan hadapan COVID-19. Menurut pengarah KEMAS Negeri Sembilan, Muhammad Abu Bakar, semua kelengkapan itu disediakan pemaju masyarakat dalam bidang jahitan yang merupakan tenaga pengajar yang menjadi sukarelawan KEMAS. So, dengan kaedah penggabungan pemaju-pemaju masyarakat ini dari 2-3 parlimen kita gabungkan untuk ditempatkan di satu bengkel jahitan seperti di Jibo ini, kita dah boleh menghasilkan lebih kurang dalam 20 ke 30 PPE dalam masa sehari. Sebanyak 650 set PPE dibekalkan kepada Institut Kanser Negara.
CSR PPE untuk KKM ni memang kolaborasi antara MARA dan KEMAS. Kita bermula dengan projek pembekalan PPE untuk Institut Kanser Negara, yang mana MARA dan KEMAS akan membekalkan sebanyak 650 set PPE yang terdiri daripada hook, dress dan juga shoes cover. Dalam menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, platform perniagaan secara dalam talian menjadi alternatif utama bagi peniaga maupun pembeli. Urusan jual beli menjadi mudah dengan penghantaran dilakukan secara terus ke rumah, sekaligus dapat mengelakkan risiko terdedah jangkitan. Ahmad Saufi Zulkifli, 33 tahun, seorang peniaga daging di Pasar Besar Seremban, tidak menafikan pelaksanaan PKP memberi kesan kepada perniagaannya. Namun ia tidak membataskannya untuk meneruskan perniagaan dengan menggunakan kaedah penghantaran ke rumah. Cuma adanya online ni bantu sikitlah sebenarnya. Kalau tak ada memang slow, sunyi. Memang orang nak beratur lama, lepas tu beratur panjang, lepas tu orang takut lagi nak keluar. Jadi itulah, dengan ada online ni alhamdulillah lah. Urus niaga secara dalam talian dan penghantaran terus ke rumah juga tidak melanggar garis panduan PKP. Jadi bila ada ni adalah satu usaha yang baiklah untuk kita selain daripada menolong pengusaha-pengusaha ni, dia tidak membuat banyak pergerakan pada penduduk-penduduk atau sekitar ni. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq. Dan seterusnya perkembangan berita wilayah Sarawak hari ini, kita bersama penyampai Muhammad Azizi Rahim di RTM Kuching. Silakan Azizi. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Perkembangan COVID-19. Sarawak hari ini merekodkan 7 lagi kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah bilangan kes sebanyak 334 kes positif sejak 13 Mac lepas. Semua 7 kes tersebut dirawat di Hospital Umum Sarawak. Kita ke berita seterusnya. Kerajaan Sarawak telah merangka jenis bantuan kepada golongan nelayan dan petani di luar bandar bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 28 April ini. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, bantuan itu meliputi proses penghantaran hasil tangkapan nelayan dan tuaian pekebun melalui beberapa kaedah yang dikenal pasti. Kita sudah bermula untuk membuat penghindaran kerana kita sudah dalam fasa pertama. Kita sudah mengedarkan makanan asas pada penduduk di bahagian kita ini, di bahagian Serikir. Datuk Len ditemui RTM di Wisma Bapa Malaysia Kuching bagaimanapun tidak mendedahkan mengenai bantuan itu secara terperinci. Selain beliau, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Hal Ehwal Korporat, Abdullah Saidul turut berpendapat Sarawak mungkin akan memperkenalkan pakej bantuan makanan baru selaras dengan pelanjutan PKP. Saya rasa mungkin kerajaan negeri akan menambah peruntukan untuk bantuan makanan terutama sekali di kawasan luar bandar yang jauh daripada pekan. Bantuan itu bagi membantu penduduk luar bandar yang terputus hubungan dengan pekan utama untuk mendapatkan barangan keperluan asas mereka. Dalam pada itu, masyarakat diseru untuk kekal patuhi PKP yang dilanjutkan sehingga 28 April ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni, dalam satu video yang dimuat naik di laman Facebooknya semalam, mahu agar penduduk khasnya di kawasan Demak Laut untuk optimis bahawa pandemik COVID-19 akan berakhir. Sehubungan itu, Dr. Hazlan mengajak masyarakat bersama memahami komitmen kerajaan dalam membendung wabak itu dari terus menular dengan menghadkan pergerakan rakyat ketika ini. Jangan susah. Satu hari kelak insya-Allah kita akan dapat melihat hasilnya di mana kes-kes positif akan terus menurun
dan mungkin tidak akan ada lagi kes-kes baru, maka barulah kita boleh menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan setakat semalam, Pusat Khidmat Demak Laut telah mengagihkan sejumlah 5,460 bungkusan makanan kepada penduduknya dan baki sekitar 200 pek lagi akan diagihkan dalam masa terdekat. Pasukan Gerakan Am PGA Batalion 10 Sibu mula digerakkan ke Long Singut Kapit untuk membuat kawalan sempadan di bekas tapak kem balak WTK Rantau Penora. Kawalan tersebut bagi memastikan tiada aktiviti penyeludupan masuk pendatang asing dari Kalimantan, Indonesia yang berisiko menularkan COVID-19. 2 pegawai dan 24 anggota memulakan perjalanan dari Kapit melalui jalan balak ke kem balak WTK Rantau Penora yang mengambil masa perjalanan kira-kira hampir 8 jam. Tugas dia adalah untuk membantu menghalang penularan wabak ni. COVID ni. Jadi kami akan di sana tu akan menjalankan tugas-tugas sempadan lah. Untuk sempadan daripada ni masuk. Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong yang mewakili Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Jemut Masing yang juga merupakan pengurusi Jawatankuasa Kawalan Sekuriti Sempadan hadir menyampaikan taklimat kepada anggota PGA. Persatuan Penanam Sayur Sibu tampil menderma 100 hingga 200 kg sayur-sayuran untuk penduduk terjejas setiap hari. Usaha ini selari dengan inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam meringankan beban rakyat di Sarawak, terutamanya dalam tempoh PKP. Menurut Residen Bahagian Sibu, Charles Siau, inisiatif ini dimulakan bermula 20 Mac lalu setelah ramai orang menyuarakan kebimbangan nasib mereka yang terputus bekalan makanan di Sibu. Katanya setiap hari sayur-sayuran yang dikumpulkan oleh ahli Persatuan Penanam Sayur Sibu akan dihantar ke Kompleks Islam Sibu sebelum diagihkan oleh beberapa NGO lain kepada penduduk miskin di Sibu. I'm very happy that that the NGOs are coming here to help. Okay, so I think I'm very happy that and also very blessed in Singapore that the public has come out and NGOs have come to respond to help others in this time of need. Bagi Bendahari Persatuan Penanam Sayur Sibu, Kong Chong Poh, pihaknya membuat keputusan menderma lebihan sayur-sayuran kerana tidak mahu membuang sayur itu berikutan penurunan permintaan semenjak PKP dikuat kuasa. Untuk kita yang kita boleh, kita sumbangkan orang yang orang tidak ada yang makan, kita sumbangkan dia, sama-sama kita rakyat Malaysia ini. Persatuan itu juga telah menyumbangkan 200 beg beras 10 kg untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan di Sibu. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan, Miza. Baik, terima kasih Azizi. Dan seterusnya kita bersama Rita Aloysius Malik di RTM Kota Kinabalu, Sabah. Silakan. Terima kasih Miza, salam sejahtera. Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah menahan seramai 12 individu kerana ingkar perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh negeri Sabah dalam tempoh 18 Mac hingga semalam. Kesemua ditahan di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Peraturan 7, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di kawasan tempatan jangkitan 2020. Menurut kenyataan Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah SCP Muhammad Fajri Ali, berdasarkan jumlah kes kesalahan dalam tempoh 25 hari PKP dilaksana, menunjukkan penduduk di kawasan pulau di Sabah memberi komitmen tinggi terhadap pematuhan tidak keluar rumah. Dalam pada itu katanya PPM terus komited memperhebat pemantauan peran Sabah bagi memastikan masyarakat pulau mematuhi peraturan PKP termasuk di pulau-pulau pelancongan di seluruh Sabah. PPM juga sentiasa mengutamakan keselamatan penduduk pulau sekaligus mengekang jenayah rentas sempadan dengan operasi 24 jam setiap hari. Terdahulu kru RTM menyertai operasi pemantauan melibatkan 8 anggota PPM sekitar perairan Kota Kinabalu meliputi kawasan perkampungan dan pusat-pusat pelancongan.
Keputusan kerajaan untuk membuka beberapa sektor terpilih seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas malam dilihat sebagai pendekatan terbaik dalam mengurangkan tekanan dan kesan terhadap ekonomi negara. Dalam temu ramah khas bersama RTM di Kota Kinabalu, Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mat Mansur berkata, ia satu perancangan yang baik kerana mampu mengurangkan kesan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Malaysian Research Institute telah juga menganggarkan hampir 1 juta telah kehilangan pekerjaan, ya. Jadi dalam hal untuk membuka beberapa sektor terpilih ini, dengan sendirinya juga memberi peluang sebenarnya kepada beberapa sektor untuk meneruskan perusahaan-perusahaan mereka. Jelas beliau, sektor-sektor kritikal perlu diberi peluang untuk meneruskan operasi bagi memastikan pengeluaran negara tidak terhenti secara terus selain berupaya mengurangkan impak kepada pengusaha yang terjejas. Namun, tegasnya prosedur serta peraturan meliputi langkah pencegahan dan keselamatan perlu sentiasa dipatuhi agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan dengan segera bagi memastikan ekonomi kembali pulih seperti sedia kala. Antara sektor terlibat ialah automotif, mesin dan peralatan termasuk perkhidmatan kedai perkakasan, barangan elektrik dan elektronik, pemborongan dan peruncitan serta kedai dobi dan gunting rambut. Seorang kanak-kanak berumur 12 tahun dari Kampung Buayan, Penampang, Sabah diterbangkan ke Kota Kinabalu sebelum dibawa ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS Likas untuk menerima rawatan akibat cedera di bahagian lengan semalam. Pesakit diiringi 2 pegawai perubatan Hospital Queen Elizabeth HQE diterbangkan menggunakan helikopter milik syarikat layang-layang aerospace dipandu juruterbang Kapten Fizrul Nur Azam Muhammad Nor berlepas dari Terminal 2 Aerospace layang-layang Kota Kinabalu ke Kampung Buayan, Penampang kira-kira pukul 7.30 pagi. Doktor Bahagian Pakar Perubatan Kecemasan HQE Dr. Munawaruzaman Abdul Manan yang mengiringi pesakit tersebut berkata, walaupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, kerajaan sentiasa mengambil berat terhadap keperluan rakyat termasuk memberi kelonggaran ketika berdepan kecemasan. Secara geografi tak boleh dicapai dan memandangkan kita pun sekarang dalam status PKP lagi. Jadi saya memandang perkhidmatan ini memang tepatlah untuk kes-kes sebegini di mana rakyat kita kata masih ada peluang atau harapan bagi mereka yang di pedalaman untuk mendapat rawatan kes-kes kecemasan. Beliau ditemui pemberita RTM di Terminal 2 Aerospace layang-layang Kota Kinabalu. Perjalanan Kampung Buayan Penampang dari Kota Kinabalu hanya boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Sekian berita dari Sabah petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Miza. Silakan Miza. Baik, terima kasih Rita Aloysius. Dan seterusnya kita ke RTM Kuala Terengganu bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa di sana. Silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Untuk tempoh hampir sebulan atau sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Terengganu merekodkan pengurangan kes kebakaran dan kemalangan jalan raya. Bagi kes kebakaran, hanya 1,080 kes dilaporkan berbanding 1,320 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid berkata, bagi kes kemalangan pula hanya 32 kes direkodkan berbanding 37 kes sebelum ini. Kalau ikut puratanya, kita dapat mengurangkan sebanyak 22% daripada jumlah panggilan kebakaran itu, dan begitu juga dengan kemalangan jalan raya kita dapat kurangkan sebanyak 11.5%. Dan alhamdulillah kalau setakat hari ini, kalau nak kira mengikut bulan lah, bulan 3 ni adalah bulan di mana kebakaran terbuka sebenarnya. Tetapi oleh kerana PKP ini kita adakan, aktiviti kebakaran terbuka dah dapat kita kurangkan sangat. Mengenai proses sanitasi awam, lebih 600 pegawai ditugaskan untuk menjalankan proses nyahkuman di seluruh negeri. Sehingga kini, lebih 140 lokasi sudah menjalani proses berkenaan yang dijalankan bersama pihak berkuasa tempatan dan beberapa agensi berkaitan lain.
Lebih 4,000 bakul makanan NADMA diagihkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada penerima seluruh Terengganu. Timbalan Pengarah JKM Negeri Nur Azaman Abdul Manaf berkata pihaknya sudah mengenal pasti 8,000 penerima berkelayakan. Pihaknya menjangkakan proses pengagihan akan diselesaikan sebelum berakhir Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 Selasa ini. Atau mereka juga boleh berhubung dengan bilik gerakan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah. Boleh dilihat dalam laman web JKM. Dan antara SOP kita sebenarnya kita akan menyalurkan makanan tersebut kepada mereka yang golongan B40. Itulah prioriti kita. Dalam perkembangan berkaitan, proses agihan bekalan makanan ke stesen kuarantin seluruh negeri berjalan lancar dan diharap berterusan sehingga PKP tahap 3 berakhir. Pelbagai pihak tampil mengulurkan sumbangan sepanjang tempoh PKP sejak 18 Mac lalu. Tidak terkecuali Fama Negeri Terengganu. Sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat, agensi itu tampil menghulur sumbangan kepada petugas dalam sektor perkhidmatan penting. Kira-kira 160 kg sayur-sayuran pelbagai jenis dan buah-buahan diagihkan kepada petugas bilik gerakan pejabat daerah Dungun. Pengagihan disempurnakan Timbalan Pengarah Fama Negeri Bahagian Operasi Muhammad Azrul Abdul Aziz. Sumbangan sama turut dilakukan di beberapa agensi kerajaan lain. Sekian paparan berita dari Terengganu selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah, jangan keluar, sobeng tubik. Kembali ke Angkasa Puri. Bertemu kembali. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan meminta lebih banyak pihak tampil bagi memastikan bantuan makanan tidak terjejas susulan lanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. JKM Labuan akan berperanan sebagai penyelaras bagi memastikan bantuan syarikat, pertubuhan dan individu sampai kepada golongan memerlukan. Sehingga semalam, JKM Labuan menerima 4,200 permohonan penduduk bagi mendapatkan bantuan. Saya juga mohon kalau boleh semua syarikat-syarikat korporat yang berada di wilayah Persekutuan Labuan dan juga NGO dan juga perseorangan untuk tampil disebabkan oleh PKP ini. Kami mohon kami menyelaraskan sumbangan-sumbangan ini dan juga kami juga akan sedia membantu untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan ini kepada kumpulan sasar yang terjejas. Beliau berkata demikian selepas program penyampaian bantuan hasil sumbangan individu di Labuan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah mengambil tindakan bagi membantu nasib pengusaha kebun sayur di Cameron Highlands, Pahang, dan sebelum ini pengusaha terlibat mengadu mengalami kerugian kerana lambakan sayur-sayuran yang terpaksa dibuang berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Menterinya, Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, agensi seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama telah dihantar bagi mengenal pasti masalah pengusaha kebun sayur Cameron Highlands. Jadi dalam isu lebihan bahan sayur-sayuran itu, Esko Kerajaan Kelantan pun dah sebut semalam bagaimana Kerajaan Kelantan berusaha untuk melalui agensi federal dan juga jabatan-jabatan negeri juga untuk membantu para petani ini bagi memasarkan pasaran. Selain Cameron Highlands, pengusaha sayur di Gua Musang, Kelantan turut berdepan kerugian kerana terpaksa membuang 50 tan sayur setiap hari berikutan pasaran yang terjejas kerana COVID-19. Datuk Cik Abdullah kemudian menyarankan supaya lambakan sayur diagih kepada rakyat memerlukan dan menggunakan platform dalam talian bagi memasarkan produk. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP digunakan sebaiknya bagi dua beradik di Kedah untuk mendalami Al-Quran dan menerusi panggilan video ia membolehkan Nur Salsabila Azizan 11 tahun dan adiknya Muhammad Azad 8 tahun mendalami ilmu agama. Ra'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa ata.
Anak kepada pasangan Adun Bandar Baharu, Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur dan Datuk Azizan Mat ini mempelajari Al-Quran bersama seorang tenaga pengajar yang juga pelajar Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Ustazah Nur Atikah Razak. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang kami tak ketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama MyFund Action dan Pertubuhan Kesihatan Jantung Malaysia MyHeart tampil menghulurkan bantuan 1,000 pelindung muka, cecair pembasmi kuman dan topeng muka bernilai RM15,000 kepada Hospital Kuala Lumpur, dan ia sebagai menghargai dalam masa sama meningkatkan semangat para petugas hospital yang bertungkus lumus menangani wabak COVID-19. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, usaha tersebut mampu membantu melancarkan tugasan petugas barisan hadapan, khususnya doktor dan jururawat yang merawat pesakit. Saya menyuruh semua belia di luar sana yang terlibat secara langsung atau tak langsung dengan kegiatan Persatuan Belia untuk sama-sama mencurahkan masa, tenaga dan kudrat untuk kita bantu frontliners kita dalam mengurangkan beban mereka, sama ada berbentuk makanan ataupun juga berbentuk seperti yang dibuat oleh MyFund Action tadi, MyHeart tadi, iaitu face shield. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan sumbangan tersebut di HKL. Inisiatif MyFund Action dengan penlibatan 35 sukarelawan Universiti Putra Malaysia itu berjaya menghasilkan 5,000 pelindung muka yang akan turut diagihkan kepada hospital lain termasuk Hospital Sungai Buloh. Berganding bahu dan patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM, Datuk Syarul Zaman Yahya menyeru kepada semua peminat rugby khususnya dan peminat sukan amnya untuk memberikan apa jua sumbangan kepada frontliners yang berusia 24 jam dalam memerangi penyakit itu. Dan dalam situasi sebegini, beliau menyarankan ke semua Persatuan Sukan Kebangsaan Malaysia bersama-sama berganding bahu meringankan beban mereka yang bertugas agar usaha mereka dipermudahkan. Dan selain itu, beliau turut menyarankan agar kesemua para pemain rugby negara kekal cergas dan banyak melakukan latihan secara sendiri bagi mengekalkan tahap kecergasan. Baiklah, saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah 11 April 2020. Jadi terus setia mengikuti perkembangan terbaru laporan COVID-19 dan berita semasa. Kekal duduk di rumah dan patuhi segala arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.